Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 2 bab 10 kecerunan garis lurus 10.1 iaitu kecerunan. Okey, kecerunan adalah garis lurus awak tahu macam ni kan. Okey, so kecerunan ni lah dicerun. Disengit. Maknanya dia cerun. Awak akan belajar tentang kecerunan garis lurus. Okey, kita tengok kecerunan. Awak kena tahu terus. Saya akan bagi tahu terus rumus dia. Kecerunan adalah M. Kita biasa tuliskan dengan simbol M adalah kecerunan. Kecerunan macam mana kita nak kira kecerunan bagi gambar rajah ni? Cerun dia macam mana? Caranya adalah jarak mencancang. Maknanya jarak kat sini bahagikan dengan jarak mengufuk. Jarak mencancang tu jarak yang menegak lah. Jarak menegak bahagi dengan jarak yang mendatar. Jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Manakala ada 3 jenis rumus. Ada yang pertama, kita kira sahaja petak dia berapa bahagi dengan yang bawah dia. Kalau yang ini dia ada rumus. Dengan cara kecerunan M adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, dia akan bagi koordinat. Contohnya dekat sini koordinat dia. Awak letak je koordinat dia berapa. Dia akan bagi tahu kat sini contohnya X1, Y1. X2, Y2. Ikut awak. Awak nak letak yang ni X1 pun boleh. Yang ni X1 pun boleh. Tapi kalau sini X1, sebelah dia Y1. X2, Y2. Okay, so awak tolak je lah. Bila awak dapat Y2, awak tolak Y2 tolak Y1. Yang atas adalah Y. Ingat yang atas adalah Y dan yang bawah adalah X. Dalam periksa dia akan bagi rumus ni. Okay, tapi awak ingat je lah yang Y ni yang duduk atas, X duduk di bawah. Manakala yang ketiga, rumus dia benda yang sama je jawapan yang awak akan dapat. Tapi ada 3 jenis. Maknanya soalan ada pelbagai cara dia ditanya. Okey, kalau dia bagi dalam bentuk pintasan, awak tahu pintasan Y, pintasan X. Pintasan Y adalah yang duduk atas garis paksi Y. Itu pintasan Y. Contohnya kalau 0, Y. 0, 5 ke, 06 ke. So, kalau pintasan Y, contohnya kalau sini 5, maknanya rumusnya mesti ada negatif kalau kita guna pintasan. So, kalau contohnya 5Y, so, 5 bahagi dengan X ni contohnya 4 lah. 4. So, kecerunan dia adalah negatif 5/4. Okey. So, awak kena tahulah kalau pintasan X maksudnya dia duduk atas garis X. Kalau pintasan Y dia duduk atas garis Y. Dia duduk atas garis tu. Okey. Kalau yang ni kan tak duduk atas garis Y dengan X kan. Ini pun sama, tak duduk atas garis X dengan Y. Dia duduk dalam satah tersebut. Okey. Tengok yang seterusnya. Okey. Yang ni saya nak bagi tahu awak. Kalau dia bagi gambar rajah macam ni, kalau dia bentuk macam ni, dia menegak ke atas, kecerunan yang awak akan dapat, M awak akan dapat positif. Jawapan awak akan dapat positif. Kalau kecerunan dia turun ke bawah macam ni, kecerunan awak akan dapat negatif jawapan dia. Kalau kita fikir logik lah. Cerun dia, maknanya dia ke atas, naik. Awak nak naik. Awak nak naik ke atas, maknanya cerun dia bertambah. Okey. Kalau yang ni, cerun dia menurun. Awak dari atas, nak turun bawah, maknanya dia menurun. So, negatif. Okey, manakala kalau garis dia macam ni, ada kecerunan tak kelas? Tidak ada kan? So, awak akan dapat M awak akan dapat 0. Tetapi, kalau dia duduk macam ni, kecerunan awak tak tertakrif. M awak adalah infinity. Maknanya, macam tak logik. Maksudnya, bukan tak logik. Maksudnya, kalau kita nak turun bukit ni, kalau dia straight macam ni, awak rasa boleh tak kita turun? Macam tak boleh kan? Kalau maksud kita berjalan kaki lah. Maknanya, dia adalah infinity. Dia terlalu cerun. Tak boleh nak ditakrifkan. So, kalau GH ni, dia turun ke bawah, awak akan dapat kecerunan awak adalah negatif. Kalau yang ni pun turun ke bawah, kecerunan awak adalah negatif. Ingat bila saya tandakan sebagai M, itu adalah kecerunan. Kalau ini naik ke atas, maknanya kecerunan dia adalah
positif. Ni turun ke bawah, M awak akan dapat negatif. Naik ke atas, M awak akan dapat positif. Mendatar macam ni tidak ada cerun, so M awak adalah kosong. Dia turun ke bawah macam ni tegak je, so M awak adalah infinity. Okay? Okey, di sini saya just nak tunjukkan pada awak, kalau kecerunan dia, nampak tak perbezaan? Dia ni dia curam dia rendah sikit. So awak akan dapat kecerunan awak lebih rendah berbanding kalau dia tegak tinggi, kecerunan awak akan dapat lebih besar. Okay, so kalau ni nak bagi tahu awak lah, kalau ditanya manakah, contohnya dia tak bagi, dia tak tunjuk benda ni, awak tahu untuk gambar rajah A dengan gambar rajah B, mana kecerunan yang lebih besar? So, of course lah, kecerunan yang garis yang B, sebab dia lebih curam. Okay, bila dia macam ni, kecerunan dia lebih rendah lah. Kalau macam ni makin ke atas, maka kecerunan dia lebih besar. Okey, kita terus pergi kepada contoh. Dalam rajah di bawah, tentukan kecerunan garis lurus PQ. Dia suruh cari kecerunan garis lurus PQ dan BC. BC soalan tu saya dah potong, tak adalah. Okey. Kecuraman PQ, perihalkan kecuraman garis PQ. Okey, tak payah kecuraman tu, curaman tu maksudnya dia suruh bagi tahu awak lah mana yang lebih curam. Okey, so macam mana awak nak buat? Awak tahu kecerunan sama dengan jarak mencancang ataupun menegak bahagi dengan jarak mengufuk. Tegak. Kalau ni mengufuk ni mendatar. Okey, awak tahu kecerunan ni sebab dia bagi gambar rajah. So, cari yang mencancang kat sini lah. 1, 2, 3, 4. 4. M, simbolkan dengan M. Okey, bahagi dengan mengufuk. Yang ni. 1, 2, 3. So, jawapan awak kecerunannya adalah 4/3. Siap jawapan awak. Okey. So, kecurunannya adalah 4/3. Senang kan? Okey. Seterusnya, tentukan kecurunan bagi pasangan koordinat berikut. So, kalau yang ni dia tak bagi gambar rajah. Dia bagi koordinat sahaja. So, awak tahu kecurunan, awak pun ingatlah rumus. Kalau tak ingat, dalam soalan periksa ada. Kecurunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Dia mesti atas tu adalah Y. Yang bawah adalah X. Okey. So, Y2 tolak Y1. Okey. Sekarang ni awak kena tentukanlah mana satu X1, mana satu X2. Saya nak ambil yang ni teruslah sebagai X1. Ini Y1. Ini X2. Ini Y2. Okey. Lepas tu terus je masuk dalam rumus. So, kecurunan untuk soalan A adalah Y2. Y2 ambil 7. 7 tolak Y1 tolak 1. Bahagi dengan X2 adalah 6. Tolakkan dengan X1, 3. So, 7 tolak 1 awak akan dapat 6. 6 tolak 3 awak akan dapat 3. So, 6 bahagi 3 awak akan dapat 2. So, kecerunannya adalah 2. Okey, sangat senang. Okey, soalan B pula. Kita dah ada rumus, kita dah ingat rumus, so kita tak perlu tulis lagi. Awak hanya tulis sahaja, ini X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2. Okey, so M adalah Y2, 5. Y1 tolak negatif 1. Bahagikan dengan X2, 3. Tolakkan dengan X1 adalah 4. So, 5. Negatif-negatif akan jadi tambah. So, 5 tambah 1 akan dapat 6. 3 tolak 4 awak akan dapat negatif 1. So, 6 bahagi negatif 1, jawapan awak negatif 6. So, kecurunan awak adalah negatif. So, kalau positif ni, maksud dia ke sini lah. Kalau negatif, kecurunan awak akan dapat ke sini. Okey?
Okey, soalan yang seterusnya, tentukan kecurunan bagi garis lurus berikut. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah, dia ada pintasan Y. Ingat kalau duduk dekat paksi Y, pintasan Y, kita ada pintasan X. Pintasan Y, pintasan X. Okey, so kita tak perlulah guna rumus yang Y2, jarak menegak ke apa. Kita terus guna, ada 3 jenis rumus kan. Kecurunan M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, so untuk soalan A, pintasan Y awak apa dia? 8, betul? So, pintasan X adalah negatif 5. So, kita masukkan dalam rumus. Untuk soalan A, M sama dengan negatif kena ada. Pintasan Y adalah 8 bahagi dengan pintasan X adalah negatif 5. So, kalau negatif dengan negatif, awak akan jadi positif. So, jawapan awak adalah 8/5 kecurunan dia. Okay, so betul lah gambar rajah nampak tak? Dia menegak ke atas. So, kecurunan pun akan dapat positif. Untuk soalan B, kita tulis apakah pintasan Y sama dengan yang duduk dekat Y lah. Pintasan Y yang duduk dekat Y. 4. Pintasan X adalah 3. So, kita dah ada rumus. M adalah negatif kena tulis. Pintasan Y awak adalah 4. Bahagikan dengan pintasan X awak adalah 3. So, jawapan awak adalah negatif 4/3. Nampak tak? Dia menurun ke bawah. So, betul lah jawapan awak, kecurunan awak adalah negatif. Itu sahaja untuk hari ini. Jadi, saya nak awak buat latihan dalam buku. Kita jumpa lagi next class. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih.